Okey, boleh kita mula sekarang? Boleh Encik. Okey, pada yang baru masuk, awak boleh isikan kehadiran dalam link yang saya dah bagi. So, hari ini kita akan sambung. Masih lagi dalam topik leveling ataupun ukur aras. Seminggu lepas kita dah belajar dalam pengenalan apa itu ukur aras, apakah tujuan kerja-kerja ukur aras, apakah kegunaannya. Awak dah tengok antara peralatan-peralatan aras seperti alat aras automatik, alat aras dompot, alat aras jongkit dan sebagainya. Sekarang ni kita akan sambung. Kita pergi kepada jenis-jenis staff. Untuk hari ini kita akan perincikan lagi. Okey, untuk dalam kerja ukur aras ni, selain daripada penggunaan alat aras itu sendiri, alat aras biasanya diguna secara berpasangan dengan apa yang dipanggil sebagai staff. Staff ni adalah sebuah ruler, satu macam pembaris lah. Cuma dalam peralatan ukur dia dipanggil staff. Untuk digunakan untuk kita membuat bacaan ketinggian. So, cara pegang dia seperti yang dalam gambar awak tengok. Dia akan dipegang secara meregak dan juga dibantu oleh satu bubble untuk memastikan orang yang pegang tu akan memegang staff tersebut betul-betul tegak, bertepatan ataupun bersudut tepat dengan garisan graviti bumi. So, dia akan dipegang secara menegak dibantu oleh bubble dan tapak dia tu mestilah berada di tempat. Dalam setengah-setengah kerja ukur dia akan gunakan satu plate tapak untuk kita meletakkan staff di atasnya. Tapi dalam kebanyakan kerja ukur kita tak pakai pun plate. Kita hanya akan letakkan saja di lantai on the ground. Letakkan saja, ni kita akan buat bacaan. So, staff ni pula dia ada berbagai-bagai jenis. Dia kalau contoh dalam rajah yang ada dalam slide ni, di bahagian bawah ni, staff ni dia mempunyai pelbagai-bagai rekaan dan bentuk. Contoh yang ada dalam awak punya slide ni, ini kita panggil staff jenis type staff. Dia ada huruf E. So, dalam huruf E ni, setiap gigi-gigi huruf ni dia ada bacaan-bacaan tersendiri. Contoh dalam staff ni dia ada bacaan 1.928. Macam mana dia dapat 1.928 ni? So, nanti kita akan tengok pada gambar rajah lebih besar. Ada tak? Lebih besar sikit. So, setiap satu sengatan bersamaan dengan 1 cm. Ini bacaan boleh dibuat hampir kepada 1 mm yang hampir. Bacaan staff sepatutnya adalah dibaca sebagai 1.253. Macam mana dia dapat 1.253? Sedangkan dekat staff ni, pada gambar ni, dia tak tulis pun nilai 1.253. Dia hanya ada nilai 1.2, kemudian bahagian atas dia 1.3. Yang selebihnya kita tak tahu berapa bacaan. So, yang kita tak tahu ni lah yang kita kena kira. So, dalam kerja-kerja ukur aras, kemahiran membaca staff adalah sangat penting untuk mengelakkan kita membuat kesilapan membuat bacaan ketinggian. So, basically untuk E-type staff ni, kalau awak tengok, kita tengok nilai 1.2 ni dulu. 1.2 ni adalah mewakili 1.2 meter. So, kalau kita nak baca dalam 3 titik perpuluhan, kita akan baca sebagai 1.200 meter. So, di manakah letaknya 1.200 meter ni? Tengok huruf E yang terbalik ni. So, pada tulisan 1.2, kemudian barisan bawah sekali huruf E ni adalah nilai 1.200. Kemudian kita kira sengatan dia akan bahagi kepada 10. So, ada 1 di bucu pertama huruf E, 2, 3, 4,
Kemudian huruf I ni dah habis, dia sambung pada sengatan yang seterusnya 6, 7, 8, 9, 10. Bila sampai 10 dia dah jadi 1.3. So bermaksud di setiap sengatan bucu-bucu huruf I ni mewakili 1 10 cm. 1 cm ke 1 cm? 1 cm. So kalau baca dalam mm, dia jadi 10 mm lah. So 1.200. Bila tambah pada satu sengatan, dia akan jadi 1.210. Tambah lagi satu sengatan, 1.220. Tambah lagi satu sengatan, 1.230, 1.240, sampai tengah-tengah ni 1.250. Sampai atas lagi 1.260, 1.270, 1.280, 1.290, 1.300. Kemudian macam mana dia dapat 1.253? 1.253 ni bergantung kepada kepakaran seseorang itu membahagikan antara 10 mm ni. Dia antara setiap sengatan ni ada 10 mm. So kalau garisan tepat di atas garisan, contohnya macam garisan yang saya sedang tunjuk ni, boleh nampak tak kursor mouse saya ni? Boleh, Cik. Kalau nampak ini, so kalau tepat di atas bucu huruf I terbalik ni, bacaan dia 1.220. Tapi kalau dia naik atas sikit, okey, tengok yang sini. Okay. Kalau tepat di atas bucu huruf I yang atas, I terbalik ni, dia akan bacaan dia jadi 1.250. Tapi dia tak tepat di atas huruf I ni, dia ada naik sikit. Bacaan target tu lebih sikit. So kita akan agak-agak sama ada kita akan baca 1.252, 1.253 ataupun 1.254. Kalau 1.255, dah tentu dia akan di tengah-tengah antara bucu kotak atas dengan bucu kotak bawah ni, dia tengah-tengah. Itu 1.255. Tapi dia tak sampai tengah lagi, dia bawah sikit. So kalau awak baca 1.252 pun betul, kalau awak baca 1.253 pun betul, kalau awak baca 1.254 pun betul. Setakat beza antara 2mm ke 3mm tak menjadi masalah. Bukanlah sesuatu kesan yang besar dalam sebuah kerja ukur aras. So begitulah cara membaca staff. Okey, boleh dapat? Ada yang tak faham? Faham, Cik. Faham, Okey, yang ni sebenarnya lebih kepada praktikal sebenarnya. Jadi saya terangkan dulu dalam ni, nanti lepas ni sementara awak belum boleh buat praktikal kat sini, awak rujuklah dalam YouTube saya, dalam grup saya tak silap saya ada bagi link macam mana cara membaca staff. So awak tengoklah itu dulu. Nanti bila awak dah ulang banyak kali tengok, awak semakin banyak kali tengok, awak akan semakin faham, dan bila praktikal nanti awak dah terror lah, terus boleh letak staff, terus boleh baca. Okey. So macam ni tadi. Kalau tengok yang kecil ni, 19 ni sebenarnya bukan 19, dia 1.9. Dan kalau awak perasan, warna dia pun berbeza. Yang bahagian bawah ni 19 ni warna merah, yang 20 ni warna hitam. Biasanya warna ni membezakan antara meter ke meter. Contohnya macam dia start dengan 0 meter warna hitam. Kalau tengok gambar rajah yang atas ni, yang bawah sekali ni 0 meter. Bila dia sampai 1 meter dia akan jadi warna merah. Bila dia sampai ke 2 meter dia akan jadi hitam balik. So staff ni dia ada warna sebagai kod membezakan antara 1 meter dengan meter yang lain. So bila sampai bacaan kita warna hitam, kita tahu okey dia kosong berapa.
Bila sampai warna merah, kita tahu dia 1 meter. So ini 1.9. Dalam gambar ni kita hanya nampak 1.9. Bila tiba dekat border antara merah dengan hitam ni, inilah bacaan 2.0. Itu antara clue yang kita boleh guna. Sebab dalam pekerjaan ukur aras, kadang-kadang bila kita tengok dalam teleskop menggunakan alat aras tu, kita dah tak nampak dah nilai nombor ni. Kita hanya nampak kotak-kotak ni je. So kita kena kira lah kotak-kotak ni untuk membuat bacaan. Itulah untuk membaca staff. Okey, ini pun contoh sama macam tadi juga. So yang bawah sekali ni adalah 1.900. Kotak dia warna kelabu. Dan bila tiba 2.00, dia akan jadi warna hitam. So di manakah letak 2.000 yang secara tepat? Dia akan letak di bawah garisan huruf E ni. Dia akan selari dengan nombor kosong yang besar ni. Situlah 2.000. So kalau tengok bacaan yang bawah daripada 2.000 ni, bacaan dia 1.975. Macam nak kira 975, kira daripada bawah ni lah ataupun daripada atas. Kalau sini 2.000, ini 1.990, 1.980, 1.970, 1.970, 1.960, 1.950, 1.940, 1.930, 1.920, 1.910, 1.900. So teknik membaca staff ni adalah teknik yang sangat teknikal. So awak kena faham apakah fungsi setiap kotak-kotak yang terdapat pada sesebuah staff itu. Alright. Boleh? Boleh faham Boleh Encik. Okay. So ni pun saya rasa sudah terangkan minggu lepas. Nanti kita akan lebih terperinci lagi masa awak buat amali nanti. Saya kira hartikaian. So ini adalah formula yang biasa digunakan lah. Macam mana kita nak tentukan kita punya bacaan-bacaan dalam sebuah kerja ukur aras tu boleh diterima ataupun tidak. Inilah formula dia. Banyakkan dapatkan nota-nota tambahan dan nanti awak akan jumpa macam mana kita nak guna formula. Sebab formula ni bila amali je kita akan jumpa formula ni. So selisih pun saya dah terangkan, selisih peralatan, selisih semasa menjalankan pengukuran, selisih membaca dalam buku atau cuaca. Kecacatan staf aras. Okey. Kadang-kadang tulisan pada staf tu pun sebab kita dah selalu guna ataupun dah alat yang terlalu lama dah selalu digunakan, mungkin tulisan-tulisan dia hilang. Mungkin huruf E, huruf H terbalik tu dah hilang. Itu boleh menyukarkan bacaan dan boleh menyebabkan selisih. Kemudian kecacatan kaki tiga alat, bahagian yang diketatkan dan kemas dan tidak longgar. Okey, kadang-kadang kaki tiga yang kita pasang terlonggar pun dia boleh menjejaskan bacaan. Selisih semasa menjalankan kerja ukuran staf di aras dipegang tidak tegak. Ini biasa, dia selalu berlaku. Kadang condong tapi dia cakap kawan dia pegang tegak. Kadang bubble yang diguna tu tak sinkronis dengan staf tersebut. Kemudian keadaan permukaan tanah menunjukkan alat dan staf aras tidak stabil.
Ni kadang-kadang kawasan-kawasan yang macam sand pile, timbunan-timbunan pasir, awak nak pasang alat aras atas tu, dia tak stabil lah. Bila kita berdiri atas tu, timbunan pasir tu dia menurun dan sebagainya, so dia tidak stabil. So elakkan menjalankan kerja di tempat-tempat yang macam tu lah. Timbunan pasir ke, timbunan batu ke. So alat tidak diaraskan dengan betul, pastikan gelembung air berada di tengah masa dan selepas bacaan diambil. So untuk make sure bacaan awak tepat, sebelum awak baca awak kena tengok bubble, selepas awak baca pun tengok balik bubble. Kadang-kadang tengah-tengah kita baca tu bubble tu berubah, so dia boleh menyebabkan selisih pada bacaan. So, saya membaca dalam buku, ini pun ada juga kadang-kadang berlaku. Kita nak tulis nombor 7, dia tulis nombor 3. Kita nak tulis nombor 3, dia tulis nombor 7. Nak tulis nombor 8, dia jadi nombor 4. Kesalahan membaca dalam buku, terutama orang lain yang baca, orang lain yang tulis. Kemudian faktor cuaca, keadaan berangin yang mengekalkan staf daripada hasil tegak, ini kuat dan sebagainya. Cuaca panas, ini gambar rajah pun saya dah terangkan. Boleh faham kan gambar rajah ni? Boleh Boleh cik. ke? Satu pandangan daripada atas, satu pandangan daripada sisi. Okey, sekarang kita akan pergi kepada kaedah merekodkan data-data bacaan dalam kerja ukur aras. Bagaimana kita membuat rekod ataupun menyimpan data-data bacaan ukur aras. Dapat dua kaedah pembukuan. Yang pertama, satu kaedah panggil kaedah naik turun, rise and fall. Yang kedua, height of collimation, kaedah ketinggian kolimatan. Kaedah pelarasan dibuat dengan membahagikan tikaian dengan jumlah titik pindah. Agihan pembetulan diberi sama banyak tetapi bertokok. Secara agihan pembetulan ni diagihkan secara kumulatif. Sama macam kompas lah. Dalam ukur kompas kan awak buat pembetulan kaedah tarikan tempatan tu. Kan pembetulan itu kita tambah secara berganda. Macam ni pun samalah lebih kurang. Nanti kita akan tengok contoh satu persatu. So untuk merekod, data cerapan boleh dibuat dalam berbagai cara asalkan mudah difahami dan mudah untuk menghitung nilai beza tinggi dan aras laras. Namun begitu, di Malaysia terdapat format yang seragam dan kerja-kerja merekod ini. Okey, pertama sekali kita recall balik apa yang dipanggil dengan nilai beza tinggi. Beza tinggi ni perbezaan ketinggian, seperti mana nanti awak rujuk balik nota yang lepas, titik A, titik B, apakah yang dipanggil beza tinggi. Dan yang kedua, aras laras. Aras laras kita biasanya kita merujuk kepada mean sea level ataupun tanda aras, benchmark atau temporary benchmark. So nanti awak rujuk nota yang lepas, apa itu benchmark, apa itu temporary benchmark. So pada benchmark ni terdapat satu nilai, di mana nilai itu dipanggil nilai aras laras, reduced level, aras yang telah terlaras, aras yang dah siap dikira lah. Contoh macam gambar rajah tadi. Okay, awak tengok dekat BM1, dekat point nombor 1, dia ada BM 35. So di bawah tu ada satu nilai 154.375. So nilai 154.375 tu adalah nilai aras laras bagi stesen 1. Point 1. Bagi titik 1, bukan stesen, ada titik 1. So untuk titik 2 pula, nilai aras laras dia dah berubah. Dia jadi 154.530. So untuk mendapatkan beza tinggi antara titik 1 dengan titik 2, awak kena tolakkan saja. So dapatlah beza dia 0. berapa kan. Dapatlah beza tinggi. Kemudian titik 3 pun ada aras laras dia yang telah dikira, 152.900. So antara titik 3 dan titik 2 dia ada beza tinggi dia. Antara titik 3 dengan titik 1 pun ada beza tinggi dia. Dan begitulah dengan titik-titik yang seterusnya. So pastikan awak kena faham apakah yang dipanggil aras laras ataupun reduced level tadi.
Okey. Okey, ini adalah contoh salah satu data cerapan yang kita buat di lapangan dalam satu kerja ukur aras. So, kita start dengan batu aras yang pertama yang di sebelah kiri. Bermula pada kiri. Nilai batu aras tersebut yang mana aras laras dia ialah 43.500 meter. 43.5 meter. Kemudian kita akan buat kerja ukur aras sampai ke batu aras yang paling sebelah kanan sekali. Yang mana nilai di antaranya, inilah bacaan dia. So, staf yang pertama kita panggil sebagai bacaan pandangan belakang. Pandangan belakang nilai dia 2.700. Kemudian selepas kita baca pandangan belakang, kita kena baca pandangan hadapan. Tapi dalam gambar rajah ni dia ada TA. TA ni apa? Titik antara. Intermediate side. So titik antara ni adalah titik-titik ataupun bacaan-bacaan staf yang dibaca selain daripada pandangan belakang dan pandangan hadapan. So TA ni titik antara, TP ni titik pindah, turning point. So titik antara yang pertama dibaca 1.300. Titik antara yang kedua dibaca 1.250. Kemudian baru dibaca pandangan hadapan untuk titik pindah ni 1.790. So selesailah kerja untuk sesi yang pertama. Kemudian alat aras akan dipindahkan ke stesen yang berikutnya. Di sini pula. So bila alat aras dah dipindahkan ke stesen berikutnya, dia akan baca semula titik pindah yang tadi kita dah baca daripada stesen yang pertama. Tapi kali ini kita akan baca daripada stesen yang kedua. So daripada stesen yang kedua, bila kita baca balik, yang ni tadi daripada stesen pertama kita baca sebagai pandangan hadapan. Tapi bila kita pindah stesen ke sini, dia akan baca, dia akan jadi pandangan belakang walaupun titik dia sama. So pandangan belakang dibaca 2.535. Kemudian pandangan hadapan titik pindah yang seterusnya 2.473. Di antara pandangan belakang dan hadapan ni dia tak ada pandangan antara. Kemudian dia pindah ke stesen berikutnya. Samalah macam step yang pertama yang kedua tadi. Baca pandangan belakang, baca pandangan depan. Ada titik antara, baca tengah-tengah. So macam mana kita nak merekodkan semua bacaan-bacaan ni? So ini adalah borang ukur aras yang mana yang bahagian putih tu je untuk kita isi semasa kita buat kerja di lapangan. Yang bahagian kelabu ni semua kita akan kira kemudian. Yang putih saja kita isi semasa kita buat kerja di lapangan. So yang pertama batu aras. Bacaan yang pertama batu aras, gambar rajah tadi. Bacaan pertama batu aras 43.500. Letak dekat catatan. So pandangan belakang dia adalah 2.700. Letak dekat kolom pandangan belakang. Kemudian bacaan titik antara yang pertama 1.300. Letak dekat pandangan antara. Kemudian bacaan titik antara yang kedua 1.250. Letak dekat pandangan antara. Dan dah habis titik antara, kita akan baca pandangan hadapan iaitu titik pindah 1. Titik pindah 1 1.790. Bacaan dia kat sini dekat pandangan hadapan ni. So 1, 2, 3, 4 adalah satu set bacaan dalam satu stesen. Kemudian gambar rajah balik. Okey, 1, 2, 3, 4, satu set bacaan dalam satu stesen. Bila kita pindah stesen yang seterusnya 2.535, 2.473 iaitu titik pindah 1, titik pindah 2. Dalam buku kita akan catat titik pindah 1, titik pindah 2, titik pindah 1, pandangan belakang dia adalah 2.535. Dia akan sebaris dengan 1.790 tadi.
So titik pindah 1 dibaca sebagai pandangan belakang 2.535. Kemudian titik pindah 2 dibaca sebagai pandangan hadapan 2.473. Dia bersilang macam ni. Pandangan antara tak ada. Stesen nombor 2 ni tak ada pandangan antara. So 23535 2473. Kemudian pindah ke sesi berikutnya. Pindah ke sesi berikutnya, sesi yang nombor 3 ni. Ada berapa bacaan? Titik pindah ada 1 bacaan. Titik antara ada 1, 2 bacaan. Dan titik pindah seterusnya iaitu pandangan hadapan ada 1 bacaan. So ada 4 bacaan. 1, 2, 3, 4. TP, TA, TA, TP. So TP2, TA, TA, TP. Set bacaan dia 3.450, pandangan belakang 3250, pandangan antara 1.750, pandangan antara 1.650, titik pindah 3. So macam inilah turutan bacaan. Dan begitulah seterusnya sampailah habis semua. Ini sampai pada hujung lah batu aras 46.175. So daripada kerja ukur aras ni, nilai aras laras yang diketahui asalnya adalah batu aras yang pertama sebelah kiri dengan batu aras yang kedua di sebelah kanan ni. So selepas kita buat kerja ukur aras ni, kita boleh dapatkan nilai aras laras bagi semua titik yang kita letak staf ni. TA 1 pun kita boleh dapat dia punya aras laras. TA 2 pun kita boleh dapat bacaan aras laras. Titik pindah 1 pun kita boleh dapat dia punya bacaan aras laras. Begitulah seterusnya. Semua titik yang tempat yang kita dah letak staf ni, kita boleh kira dia punya nilai aras laras, nilai ketinggian dia. So macam mana caranya? Selepas kita dah rekodkan semua bacaan ni dalam borang yang betul, kita akan kira menggunakan 2 kaedah tadi. Sama ada kaedah naik turun atau kaedah TGK. So ada 2 kaedah hitungan dalam menghitung aras laras, iaitu kaedah naik turun dan kaedah TGK. Naik turun melibatkan aritmetik yang banyak berbanding kaedah TGK. Walaupun dalam kaedah naik turun semakan aras laras dapat dilakukan, manakala kaedah TGK semakan titik antara tidak dapat dilakukan. Jadi kita tengok teruslah kepada borang dia. Nanti awak bacalah. Okey, ni pun ni dia punya cara kira. PB ni pandangan belakang, PH ni pandangan hadapan, PE ni pandangan antara. So dalam contoh ni, untuk kaedah naik turun, PB tolak PH, pandangan belakang tolak pandangan hadapan, dapat beza dia. So aras laras 30 tambah 1.868, 31.868. Nanti kita tengok. Dia datang 30. Okey. Okey, ni kaedah naik turun dulu. Pertama kaedah naik turun dulu. Ada soalan tak setakat ni? Adakah awak masih bersama saya? Ada je. Ada Cik, So, pelan-pelan. Ya. Teruskan. Siapa nak tanya tadi? Tak jadi tanya. Okey, boleh dengar Saya akan teruskan. Okey, dalam borang ni, yang kelabu ni yang kita dah dapatkan di lapangan. Yang belakang ni, yang kelabu ni. Yang putih ni yang kita kena kira. Kalau kaedah naik turun, macam mana cara nak kira dia? Awak ada kalkulator bersama dengan awak? Ada tak? Ada je. ada. Okey. Awak boleh semak dengan kalkulator. So pertama sekali kita akan tengok ruangan yang kelabu ni, yang kita dah baca ni. Kita ambil nilai yang pertama sekali, pandangan belakang
kita tolak dengan pandangan row yang seterusnya, pandangan antara. 2.700 tolak 1.300. 2.7 tolak 1.3 dapatlah 1.4. So tulis dekat nilai 1.4. Okey. Boleh? Boleh Encik. Okey, seterusnya kita ambil nilai 2.7 juga. Ambil nilai yang paling belakang juga, tolak dengan row yang berikutnya. 1.250 pula. 2.7 tolak 1.250. 2.7 tolak 1.25 dapat 1.450. Tulislah dekat naik. Ada kalau jawapan kita dapat tu positif, dia masuk dalam kolom naik. Kalau jawapan negatif, masuk dalam kolom turun. Okey, dapat? Dan masih lagi dalam stesen yang sama, kita ambil nilai yang sama juga, 2.700 ni. Tolak dengan 1.790. 2.7 tolak 1.790. Dapat 0.910. Tulis dekat kolom yang naik ni. So bila sampai dekat 1.790, kalau dalam kerja di lapangan, selepas kita baca 1.790 pandangan hadapan ni, kita pindah stesen, betul? Kita angkat dah alat aras kita untuk pindah ke stesen yang seterusnya. Dan kita akan baca balik nilai titik pindah 1 ni sebagai pandangan belakang. So kita akan start kira daripada nilai ni pula. So sini dapat 0.910. Sekarang kita untuk kira yang seterusnya, kita ambil nilai yang baru ni. 2.535 tolak dengan 2.473. Aku tekan kalkulator. Dapat 0.062. Tulislah dekat row ni. So habis stesen 2, dia tak ada titik antara. Kemudian kita pindah ke stesen seterusnya, kita ambil nilai ni pula. 3.450 tolak 3.250. Dapat 0.200. Kemudian ambil nilai 3.450 ni juga, tolak dengan 1.750. Kemudian ambil nilai 3.450 ni juga, dapat 1.650. Kemudian kini ni sampai dekat 1.650 ni kita pindah stesen baru. So kita kena ambil nilai ni 3.100 tolak 3.205. Dapat jawapan dia negatif. Kita tulis dekat ruangan turun. Okey, boleh faham ke? Macam mana nak dapatkan naik dan turun? Boleh ikut? Encik. Senang ke susah? Senang, Cik. Senang kan? Cuma kena ingat dia punya step lah yang mana kena tolak. Dia tolak secara silang. Dia tak boleh tolak dalam row yang sama. Kena tolak secara bersilang. Ikut stesen tu lah. Sebab tu kita kena faham kita berada di stesen mana. Bila kita pindah stesen, kita berada di stesen baru. Dan begitulah seterusnya. Okey, untuk kira arah selaras pula, lepas dah selesai kolom untuk naik turun ni, kita boleh kira jumlah dia. Jumlah naik berapa, jumlah turun berapa. Letak kat bawah ni. Nanti kita akan tengok dia punya apa kegunaan dia. Kalau ada soalan boleh tanya terus Okey. Seperti dalam gambar rajah tadi, kita dah tahu batu aras yang paling sebelah kiri sekali 43.500 nilai aras laras dia. Dan batu aras yang paling kanan sekali 46.175 nilai yang diketahui. So kita nak
tengok berapakah nilai arah selaras titik yang tengah-tengah ni. Titik antara 1, titik antara 2, titik pindah 1, titik pindah 2, titik antara 3, titik antara 4 dan titik pindah 3 ni. Yang tengah-tengah ni semua. So kita kena kira arah selaras ni dulu. Arah selaras untuk kolom ni kita ambil nilai 43.500, letak kat sini. Kita akan tambah atau tolak dengan nilai di kolom naik turun. Awak boleh tekan kalkulator awak. Sekali tekan je terus boleh sampai ke bawah. So 43.500 tambah 1.400 dapat bawah dia. Dan tambah lagi dengan nilai naik yang seterusnya 1.450 dapatlah yang ni. Tambah lagi dengan naik ni dapatlah yang ni. Tambah lagi yang ni dapat yang ni. Sampailah bila sampai 46.272 ni. Row yang seterusnya adalah turun. So kena tolak lah. 46.272 tolak 0.105. Dapatlah 46.167. Okey. Boleh ke? Untuk kolom arah selaras reduce level. Encik, tak faham. Cuba Encik explain balik. Di bahagian mana? Kolom yang mana? Yang arah laras tu. Arah selaras Ya. Nilai 43.500 ni adalah nilai batu aras yang dalam gambar rajah tadi. Ni. Batu aras ni diketahui nilai dia 43.500. Yang batu aras last kali pun kita tahu nilai dia 4615. Yang kita nak cari yang nilai aras selaras untuk semua titik yang kita letak staff ni. TA, TA, TP, TP, TA, TP ni. So kita letak nilai 43.500 ni, terus ambil daripada catatan batu aras ni, terus letak di sini. Kita kena tambah ataupun tolak dengan nilai kolom naik turun. So kalau dia positif kita tambah, kalau dia turun kita tolak. Tapi secara satu persatu lah. So 43.500, row seterusnya naik 1.400. So tambahkan dia. Tambahkan dia letak dekat 44.900. So daripada nilai 44.900 ni, row seterusnya naik ke turun? Naik 1.450. So tambahkan. Dapatlah 44.950. Boleh? 43.500 tambah ni dapat bawah ni. Kemudian ambil balik nilai 43.500 ni tambah dengan naik ni. Dapat ini. 43.500 ni juga tambah dengan 0.910. Dapat ini. Okey. Okey Encik, faham. Okey. Macam itulah. So sampai last kali 43 point. Okey, bila sampai dekat sini dia sama macam tadi juga. Yang ni row pertama, row kedua, row ketiga, row keempat. Yang ni satu set bacaan dalam satu session. Kemudian bila sampai dekat titik pindah 1 ni 2.535 ni, dia ambil nilai ni. So 43.500 tolak 1.4 dapat yang ni. 43.500 tolak yang ni dapat yang ni. 43.500 tolak 0.910 dapat yang ni. Bila sampai kat sini, dia dah pindah ke session baru. So kita akan gunakan nilai ni terus. 44.410 tambah yang ni dapat yang ni. Okey. Session baru lagi ambil nilai ni pula. 44.472
tambah yang ni 0.2 dapat yang ni. Kemudian 44.472 juga tambah dengan 1.700 dapat 46.172. Kemudian masih lagi dalam sesi yang sama, ambil juga nilai ni 44.472 tambah dengan 1.800 dapat nilai ni 46.272. So 46.272 ni dah session baru, nampak? Dia ada pandangan belakang balik. Ni session baru, kita ambil ke nilai ni 46.272 tolak dengan 0.105 dapatlah 46.167. Okay, everybody boleh buat kiraan? Masih lagi keliru? Boleh cik. Dia kena buat station by station. So dalam satu station kalau ada 4 bacaan, so 4 kali tu kita akan gunakan nilai arah selaras yang sama. Session berikutnya kita akan gunakan nilai arah selaras yang baru. Nanti awak buatlah lagi ulang kaji. Kita akan teruskan kepada pembetulan. Okey, dalam contoh pengiraan ni, last kali untuk batu aras yang terakhir ni dia dapat 46.167. Okey. Dan batu aras yang terakhir ni sebenarnya nilai dia kita dah tahu. Nilai dia adalah 46.175. Ni. Nampak? Nampak tak 46.175? Nampak cik. Okey, ini nilai yang sebenar dia. Tapi bila kita kira arah selaras tadi, last kali dapat 46.167. Okey. So kalau awak tolak, berapa beza dia? Tolak kan, yang besar tolak yang kecil. 46 167. Berapa beza dia? 8. 0.08. So maknanya kerja-kerja awak tu, yang awak buat ukur aras tu, ada 8 mm, 0.008 meter ralat. Itulah selisih dia. So 0.008 ni lebih ke kurang daripada nilai yang betul? Kurang. Tak cukup kan? Bila so mana perginya, mana hilang 0.008 ni? So kita akan buat pembetulan. So cara nak buat pembetulan dia, daripada nilai 0.008 ni, so yang tak cukup 0.008 ni, kita kena buat pembetulan dengan cara menambah secara bertokok, menambah secara berganda. Tapi macam mana kita nak tambah? Kita kena kenal pasti berapa stesen kita ada. So dalam kerja-kerja yang ukur aras kita buat ni, berapa kali kita pindah alat? Dalam gambar rajah tadi, kita ada 4 kali pindah alat. Nampak tak dalam gambar rajah? Nampak cik. Sesi yang pertama, sesi yang kedua, sesi yang ketiga, sesi yang keempat. So nilai yang tak cukup 0.008 tu, kita kena tambah ke dalam ke semua 4 stesen ni secara berganda. So sesi yang pertama kita kena tambah 0.002. Sesi yang kedua kita kena tambah 0.004. Sesi yang ketiga kita kena tambah 0.006. Dan sesi yang keempat kita kena tambah 0.008. Itu cara buat pembetulan dia. So dalam borang pembukuan pula, nampak? Dia tambah
dalam semua nilai bacaan yang ada pada session yang pertama. Tambah 0002, tambah 0002, tambah 0002. So bila sampai kat titik pindah 2, dia dah jadi session yang kedua. So dia tambah 0004. Bila dia baca titik antara yang ketiga ni, dia dah berada di session 3. So dia tambah 0.006, 0.006, 0.006. Dan bila sampai titik pindah 3, dia adalah session yang terakhir, ditambah 0.008. Okey. Boleh ikut setakat ni? Boleh Encik. Okey. Selepas dah diisi penuh ruangan kolom pembetulan, kita tambahkan saja ruangan kolom aras laras ni dengan kolom ruangan pembetulan. Secara sebelah-sebelah lah. Yang ni kosong, tak ada pembetulan apa, terus letak sini. Yang pertama ni. Yang kedua ni tambah 002, letak kat sebelah dia. Yang ni pun sama, letak kat sebelah dia. Sampailah habis bawah. Dan bawah sekali 46.167, bila tambah 0.008, dapatlah 46.175. So nilai 46.175 adalah bertepatan dan sama dengan nilai batu aras yang sepatutnya. So hilanglah yang tak cukup 0.008 tadi ni. Okey. Boleh? Boleh Encik. Boleh Encik. Boleh Encik. Alright. So macam itulah kira untuk kaedah naik turun. Saya nak ada tak? Okey, ada soalan untuk kaedah naik turun? Okey. So macam itulah kiraannya. Tak pakai apa-apa formula pun, tambah tolak bahagi je. Yang penting kena ingat step dan kena faham. Yang paling penting sekali awak kena faham berapa station awak buat, berapa bacaan awak buat dalam kerja-kerja ukur aras ni. Dia bukan sekadar awak tulis, lepas tu dah siap tulis awak bagi orang lain kira. Tak boleh. Dia kena awak sendiri yang buat, awak sendiri yang faham di mana station awak pasang alat, buat bacaan. Sebab kat situlah nanti awak kena adjust dia punya kiraan-kiraan. Okey. Itu baru untuk kaedah naik turun. So ada satu lagi kaedah TGK. TGK ni untuk tujuan yang sama, kita nak kira semua aras laras bagi semua titik yang tengah-tengah ni, TA1, TA2, TP1, TP2, kita nak kira aras laras dia berapa. Tapi kaedah dia sedikit berbeza. Kita tak kira naik turun. Kita akan terus menggunakan nilai batu aras yang pertama ni. Okey, awak tekan pada kalkulator awak, all clear. Kemudian masukkan nilai batu aras yang pertama ni, 43.500. Dah? 43.500. Terus awak tambah dengan nilai pandangan belakang yang pertama, 2.700. Tambah 2.700. Awak akan dapat 46.2. Betul? 46.2. Tulislah dekat tinggi garis Kalimantan. Okey, boleh? Boleh Encik. Okey, 46.2 ni pula. Ya, teruskan. Apa soalan? Kalau 46.200 tak letak salah. Tak boleh kira seterusnya sebab tu kena letak. Daripada nilai 43.500 ni, letak dekat aras laras ni kat sini ataupun boleh kira terus tambah dengan yang pandangan belakang. Yang ni 43.500 yang pertama ni ambil daripada sini je sebenarnya. Letak kat sini. Ni tambah dengan 2.700, awak dapat 46.200. Daripada 46.200 ni, awak akan tolak kepada nilai bacaan row yang seterusnya. 46.200 tolak 1.300.
tolak 1.300. Awak akan dapat 44.9. Betul? Dapat tak? Dapat cik. So 44.9 tu terus letak dekat dalam row yang sama di bahagian arah selaras ni. 44.900. Betul? Kemudian awak ambil nilai TGK tadi semula 46.200, 46.2, awak tolak dengan the next reading of the row. Tadi dah tolak 1.30, dapat 4.90. Nak ambil balik nilai TGK ni, tolak dengan 1.250 pula. Dapatlah 44.950. Okey, boleh ikut? Boleh cik. Okey. Kemudian ambil balik nilai 46.200 sebab masih dalam stesen sama, tolak dengan yang terakhir ni, pandangan hadapan ni. Yang terakhir dalam stesen yang pertama. 46.200 tolak 1.790. 6.2 tolak 1.790. Nampaklah 44.410. Okey, boleh kan? So, bila dah dapat 44.410 ni, seperti mana yang awak kena faham juga, kita dah pindah stesen. Kan? Sebab ada pandangan belakang, maksudnya kita dah pindah stesen. So, nilai 44.410 ni awak kena tambahkan dengan 2.535. Tambah 2.535. Berapa jawapan dia? Berapa? 6.945. Okey, 46.945. Dapatlah TGK yang baru untuk stesen yang baru. 46.945 kena tolak dengan tolak dengan apa? Untuk kiraan seterusnya. 2.473. Okey, betul. Tolak dengan 2.473. Tolak 2.473 dapatlah 44.472. So bila sampai dekat 4472 ni, tengok depan ni ada lagi pandangan belakang. Maksudnya pindah lagi stesen baru. So kena tambah 44.472 tambah dengan 3.450. Dapatlah 47.922. Kemudian 47.922 tolak dengan 3.250. Dapat arah selaras 44.672. Ambil nilai 47.922 ni tolak dengan 1.750. Dapatlah 46.172. Ambil lagi nilai 47.922 tolak dengan 1.650. Dapatlah 46.272. Rupanya dah sampai stesen baru. 46.272 tambah dengan pandangan belakang yang baru 3.100. Dapatlah 49.372. Kemudian tolak dengan 3.205. Dapatlah 46.167. Kemudian habis. So still sama macam naik turun tadi. 46.167 masih tidak tally dengan 46.175. So pembetulannya adalah sama macam tadi. Nampak? Satu stesen tertambah 0.002, next station 0.004 kita tambah, next station lagi 0.006 kita tambah, last sekali 0.008. So kalau awak check nilai laras-laras akhir ni, dia akan sama macam kaedah naik turun tadi. So itulah dia kedua-dua kaedah kiraan macam mana kita melaraskan sesebuah kerja ukur aras.
Ada soalan setakat ni? Ari Natasha ada? Adakah awak mengikuti kiraan-kiraan yang kita buat? Ya, Cik. Okey, boleh kira? Boleh, Cik. Siti Anis Wahidah ada? Ada Cik, ada. Awak mengira tak bersama-sama dengan kita tadi? Kira Cik, saya rasa yang metode kedua tu lagi senang. Okey. Okey, Nur Syazana Azwani ada? Ada Cik. Macam mana kiraan tadi boleh buat? Boleh. Lepas ni praktis lagi lah. Nanti saya akan cuba upkan kita punya video kuliah hari ni supaya awak boleh tengok nanti berulang-ulang kali. Tak susah. Kiraan aras ni tak pakai formula pun, pakai kalkulator sayur pun boleh. Tak payah kalkulator saintifik pun. Dia tambah tolak bahagi saja. So hasilnya sama. So kedua-dua kaedah ni dia ada kelebihan dan kekurangan masing-masing lah. So nanti awak baca dalam nota, nanti kalau awak buat carian untuk nota-nota ukur aras, awak akan boleh dapat banyak sangat maklumat tentang kelebihan dan kekurangan bagi kedua-dua kaedah ni. Ni dia punya hitungan untuk selisih tadi. Hitungan mana pun sebenarnya tidak ada kena-mengena dengan cara apa yang dibuat. Okey. So untuk semakkan untuk kaedah naik turun, cara nak semak dia, boleh rujuk nota ni lah nanti. Jumlah pandangan belakang yang kita kira tadi, semua jumlah pandangan belakang tolak dengan semua jumlah pandangan hadapan, dia dapat 2.667. So kita akan compare dengan aras laras awal tolak aras laras akhir. So aras laras yang awal 46.167, yang akhir 43.500. Yang besar tolak yang kecil lah yang ni, dapat 2.67. So kalau sama awak punya hasil tolak jumlah pandangan belakang pandangan hadapan tu, hasil dia sama dengan hasil tolak aras laras awal dan akhir 2.67. So betul lah. So untuk TGK pula, dia menggunakan jumlah pandangan belakang tolak jumlah pandangan hadapan. Sama lah, sama. Dua-dua kaedah ni sama. Itu untuk semakan. Semakan cerapan, penentuan ini hanyalah jika cerapan terakhir ditutup bertitik yang diketahui aras larasnya. Okey. Biasanya dalam kerja ukur aras, kalau dalam contoh yang kita baru tengok tadi, kita start di satu benchmark yang kita tahu nilai dia, dan kita berakhir di satu benchmark yang kita ketahui juga nilai dia. Nilai benchmark yang pertama dengan nilai benchmark yang terakhir tu berbeza. So kita tahu dua-dua nilai ni. Dalam kerja-kerja ukur aras yang lain yang biasa dilakukan, kita tak ada benchmark batu aras yang kedua tu. Jadi dia kena buat daripada benchmark batu aras yang pertama, pergi kepada tempat yang kita nak buat benchmark yang baru. Kemudian dah sampai situ, kita akan patah balik ke benchmark yang pertama balik. So dia panggil ukur aras pergi balik. Dia banyak kali pegang staff, balik. Yang ni akan awak buat dalam amali nanti, insyaAllah. So dia akan patah balik ke benchmark yang pertama tadi. So kita kena kira mana yang dapat dibuat antara arah cerapan dengan arah yang sedia ada. Jika terdapat perbezaan yang menunjukkan telah berlaku selisih dalam cerapan yang dibuat. Had maksimum yang dibenarkan adalah 12 darab dengan pecah kuasa K, yang mana K adalah dalam kilometer. Jarak keseluruhan daripada first station ataupun first pandangan belakang sampai hujung
Kalau patah balik kena kira sekali yang patah balik. Ini nanti dalam amali lah awak akan lebih faham lagi. Kalau cerita dalam ni nanti awak tak faham. Ujian alat aras 2 piket ni awak boleh habaikan sebab tak ada dalam awak punya syllabus. Tapi kalau awak nak baca silakan. Ini untuk test kita punya alat aras betul ke tak betul. Ini saya cakap awal tak ada dalam awak punya syllabus. Tapi kalau awak nak study juga boleh, no problem. Kalau tak faham boleh tanya saya. Okey. Itu sajalah untuk hari ini. So ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Ni contoh. Nilai B. Ini dalam contoh ni nilai B nombor 5 ni dia tahu nilai dia berapa kan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 patah balik. Okey, ada soalan? So kalau tak ada, line saya slow check. Okey. Tak apa, nanti saya akan try untuk rakam apa kita punya lecture hari ni untuk boleh tengok lah kemudian sebelum awak bersedia untuk amali. Lambat lagi lepas raya nanti. Dekat-dekat nak amali tu awak tengoklah video ni nanti semula, macam mana cara nak kira, macam mana cara nak buat. Okey, boleh? Itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana hadir. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa. Kalau ada soalan, ada apa-apa nak discuss dengan saya, boleh PM saya, boleh WhatsApp saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan boleh bersurai. Terima kasih, Cik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alright. Terima kasih, Cik. Terima kasih.